Hai, Assalamualaikum. Saya Izzati Lausha. Hari ini kita akan belajar unit 8, penyerapan. Okey, pada minggu lepas kita dah masuk topik penyerapan. Okey, kita dah dapat beza ada objek yang boleh menyerap air dan ada objek yang tidak menyerap air. Okey, ini contohnya air sirap tumpah. Lepas tu kita ambil apa untuk lap? Mestilah kita ambil kain ke tisu ke. Sebab apa kita ambil kain atau tisu? Sebab kain dan tisu ni boleh menyerap air. Okey, ni kita dah tengok dah minggu lepas. Okey, ni pun kita dah tengok dah. Okey, Lausha ulang balik ya. Okey, mari kita kelaskan objek. Objek mana yang boleh menyerap air dan objek mana yang tidak boleh menyerap air. Okey, tengok straw. Boleh menyerap air ke tak? Tak boleh. Gelas kaca. Tak boleh menyerap air. Betul. Alas kaki. Boleh tak menyerap air? Boleh. So, kalau kaki basah-basah, alas kaki ni boleh menyerap air. Pinggan plastik. Tidak boleh menyerap air. Nanti kalau pinggan plastik ni boleh menyerap air, nanti kalau kita makan nasi, kita letak kuah, nanti pinggan ni menyerap air kan, kuah tu hilang pula kan, dia diserap. Sebab tu pinggan plastik tidak menyerap air. Sudu logam tidak menyerap air. Kain lap mestilah menyerap air. Sebab kalau air tumpah ke, kita nak lap, kita ambil kain lap untuk lap. So sebab dia menyerap air. Tisu dapur. Tisu dapur pun menyerap air. Mop pun menyerap air. Okey, ni kita boleh kelaskan kan objek boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Tisu dapur, mop, alas kaki tidak boleh menyerap air. Gelas kaca, sudu logam dan pinggan plastik. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai keupayaan objek menyerap air. Keupayaan objek menyerap air. Okey, walaupun objek yang boleh menyerap air ni, dia menyerap air, dia boleh menyerap air, tetapi kadar air yang diserap itu berbeza, tidak sama. Okey, contohnya kita tengok kalau tisu dengan kain lap, yang mana yang lebih menyerap air? Ada yang cakap tisu, ada yang cakap kain kan. Okay, so kita tengok pula jenis kain. Okay, so kadang ada tisu yang menyerap lebih banyak air. Okay, tisu dan surat khabar, mana yang menyerap lebih banyak air? Okay, jom kita tengok eksperimen ini. Mari uji bahan yang menyerap lebih banyak. Okay, alat dan bahan yang digunakan sebatang lidi, gam, air berwarna, kain, surat khabar dan tisu dapur. Langkah-langkahnya: potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Okey, saiz ni mesti sama. Yang kedua, lekatkan potongan objek pada sebatang lidi. Okey, guna gam lekat dekat lidi ni. Yang ketiga, celupkan potongan objek ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Biarkan selama 1 minit. Okey, yang ni adalah bikar. Okey, yang ni adalah bikar. So, dia ambil lidi ni, dia letak atas ni. Dia letak atas ni. Dan ketiga-tiga bahan ni akan menyerap air. Kita nak tengok yang mana satu yang menyerap air yang lebih banyak. Cuba tengok kat sini. Perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ni adalah surat khabar. Surat khabar. Yang ni adalah tisu. Yang kedua ni tisu. Yang ketiga adalah kain. Okey. Kalau surat khabar, dia takat sini je air yang diserap. Kalau tisu, wah, sampai atas ni dia serap. Kalau kain pula, dekat sini. Okey, nampak tak? Okey. So, kalau kat sini, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Maksudnya, kalau makin tinggi had air ni, maksudnya
makin banyaklah air yang diserap oleh objek tersebut. Maksudnya kat sini, tisu menyerap paling banyak air. Yang kedua banyak adalah kain. Yang paling sikit serap adalah surat khabar. Okay, kalau kamu nak test, kamu boleh ambil kalau ada air tumpah pun kamu boleh cuba lap dengan surat khabar. Cuba lap dengan tisu. Mana satu yang lebih bersih, lebih kering air dia. So, mestilah tisu. Sebab dia, tisu ni menyerap lebih banyak air. Keupayaan untuk menyerap air adalah lebih tinggi. Maksudnya kat sini tisu lah paling serap air. Okay, so dia tanya objek yang manakah menyerap air paling banyak, mengapa? Okay, menyerap air paling banyak. Banyak kat sini, objek mana? So, tisu. Mengapa? Sebab had air dia adalah paling tinggi. Yang kedua, objek yang manakah menyerap air paling sedikit? Sedikit, objek ni lah. Surat khabar. Mengapa? Kerana had air berwarna yang diserap tu adalah rendah. Had air dia rendah. Susunkan objek mengikut keupayaan bahan menyerap air mengikut urutan menaik. Okay, kalau urutan menaik ni, kita akan buat yang paling sikit diserap air. So, yang pertama adalah surat khabar. Urutan menaik. Kemudian, yang kedua, kain. Yang ketiga adalah tisu. So, tisu paling banyak, yang kedua banyak kain dan yang paling sedikit surat khabar. Okay, so dia pun dapat jawab kat sini. Tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Sebab ni paling tinggi ni. Kertas surat khabar ialah objek yang menyerap air paling rendah. Ya, betul. Kita tengok kat sini. Betul, eksperimen ini sangat penting sebab kita boleh tahu objek mana yang menyerap air paling tinggi dan paling rendah. Okey, saya harap kamu faham eksperimen kali ini. Bye. Assalamualaikum. 再见.